Baik, saya pun ada share kan dalam WhatsApp ya. Berkaitan dengan PowerPoint ni hari ni pada petang ni insya-Allah. Jadi tajuk ataupun subjek kita petang ni subjek yang kedua iaitu akidah. Ya, akidah Islam Jadi bila bincang bab akidah ni tidak larilah dari membincangkan berkaitan dengan 6 rukun iman dan beberapa perkara yang berkaitan dengan atau bersangkutan dengan perkara keimanan kepada Allah SWT. Jadi bila belajar bab akidah ni, ada satu kena pesan sikit. Biasa akidah ni di hidayah Allah Ta'ala. Jadi nak masuk ilmu kata hidayah ni kena banyak-banyak doa. Doa banyak istighfar. Jadi satu hari mesti minimum 100 kali istighfar. Mudahnya ialah astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebab hari-hari kita buat dosa. Jadi insya-Allah dengan amal ini maka kita akan mudahkan untuk memahami dan mengamalkan dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti kalau kata ada yang nak masuk lagi bagi tahu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kod SAK 119 Al-Aqidah. Baik. Bila kita bincang Al-Aqidah ni atau akidah ini, dia berasal daripada perkataan Arab lah. Cuma dimajukan jadi akidah. Asalnya perkataan Arab berkata daripada perkataan Al-Aqidatu. Al-Aqidatu dari sudut etimologinya berasal daripada perkataan asal Al-Aqdu. Al-Aqdu ini perjanjian, ikatan, Al-Aqdu kontrak, itu disebut sebagai Al-Aqdu. Akad ikatan. Jadi dari sudut bahasa kita bincang Al-Aqdu. Dan juga dia juga memberi maksud at-tawthiq. At-tawthiq ini berarti satu kepercayaan, keyakinan yang kuat. Dalam bidang ilmu hadis kita selalu guna perkataan thiqah. Orang ni thiqah lah, tak thiqah lah. Maksudnya thiqah tu tawthiq. Apa dia tawthiq ini yang memberi kepercayaan dan kekuatan. Maknanya keyakinan yang kuat ni tentang satu perkara. Yang itu maksudnya tauhid. Yang ketiga bukan ihkam ni, salah ni. Ihkam. Al-ihkam. Ihkam maksudnya menentukan hukum ataupun mengukuhkan, menetapkan. Menetapkan. Ini daripada perkataan bahasa Maknanya semua yang berkaitan dengan ikatan ni, kepercayaan, penetapan, hukum. Ada satu lagi dipanggil ar-rabtul biquwah. Rabtu biquwah, hubungan dengan kekuatan. Biquwah dipanggil. Ini semua dari sudut bahasa Sudut bahasa berkaitan dengan perkara akidah. Jadi bila kita bincang berkaitan akidah, maksudnya sesuatu yang mana nanti bila kita pelajari, kita faham, dia akan menguatkan diri kita ni, keyakinan kita, kekuatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini paling basic Jadi kita belajar berkaitan usul fiqh, berkaitan dengan fiqh lah. Yang ini berkaitan dengan akidah. Ini juga usul juga. Ini usul dalam akidah, dalam keimanan. Baik. Jadi daripada beberapa atau 4 perkataan sudut bahasa tu, jadi kita kesimpulkan akidah merupakan suatu keyakinan yang teguh. Maksudnya satu keyakinan yang teguh. Dia bukan keyakinan yang goyang teguh. Teguh ni kita kuat. Mana pun kita pergi, itu je kita pegang. Terletak dalam lubuk hati seseorang, berbentuk satu ikatan yang sangat erat antara hamba dengan Tuhannya. Maksudnya letak di mana? Di hati. Keinginan tu, keyakinan tu mana? Di hati. Dia tak di akal. Kalau di akal dia akan berfikir lain. Sebab itu Rasulullah SAW bila mana Allah SWT firmankan kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Apakah kami telah melapangkan dadamu Muhammad dengan iman dan Islam. Itu letaknya dalam hati. Ini dalam hati. Jadi dalam lubuk hati ni lah ada satu ikatan yang kuat antara hamba dan Tuhan. Kenapa disebut hamba? Bila sebut hamba ni maksudnya kita ni boleh diperlakukan oleh Allah apa juga. Dan kita tak ada hak apa pun untuk bertikaikan apa Allah Ta'ala lakukan pada kita. Itu hamba. Contoh hamba manusia dengan manusia. Jadi tuan ataupun majikan atau tuan ni, dia boleh buat apa saja pada hamba. Sehingga kalau nak minta makanan kadang-kadang tak dibenarkan. Tapi kehebatan Allah Ta'ala ni,
Maksudnya Allah jadikan kita sebagai hamba dan kita boleh mohon pada Allah SWT apa je. Manusia kita ni hamba, standard kita hamba, tak kuat pun. Dan ia tidak dapat digugat dengan apa jua bentuk keraguan. Makna tak ada keraguan. Jadi dalam ilmu akidah ni, kita belajar ilmu akidah, dia punya tahap ilmunya ilmu yakin. Dalam perbincangan ulama, bila belajar akidah ni, nanti biasanya kita akan bincang berkaitan hukum akal. Kalau mutakalimin biasa bincang hukum akal. Jadi bila hukum akal ni dari standard akal, bagaimana nak menilai ataupun mempelajari akidah ni, maksud kepercayaan. Jadi bila belajar akidah, dia kena sampai satu tahap dia panggil ilmu yakin. Ilmu yakin. Dia tak ada zon, tak ada zon. Sangkaan-sangkaan tak ada, kena ilmu yakin. Di bawah ilmu yakin tu dia panggil ilmu syak. Syak ni ragu-ragu, dia akan tertolak. Tak boleh ragu-ragu. Kemudian satu lagi di bawah lagi dipanggil ilmu zon. Ilmu zon, dan yang bawah lagi dipanggil ilmu waham. Ini waham dan bawah sekali jahil. Jadi yang paling tinggi tu yang akan kita guna dalam ilmu akidah. Baik, kemudian akidah menurut istilah umum. Secara umum akidah satu keputusan yang terkeluar dari dalam hati sanubari seorang dengan sungguh-sungguh sewaktu menentukan suatu perkara, sama ada keputusan yang diambil itu benar atau salah. Ini akidah umum. Kita bincang akidah Islamiah, akidah umum. Akidah umum kepercayaan, yang satu keyakinan yang kuat pada hati. Dan kita tentukan perkara itu dalam menentukan satu perkara, menggunakan perkara itu dalam menentukan suatu perkara, sama ada betul atau salah. Sebab itu apa juga akidah atau pegangan, akidah pegangan individu ni, dia lihat pada tasawur dia, apa persepsi atau gambaran tentang sesuatu. Tu. Kalau orang Islam, dia ada dah bagi tasawurnya dan dia percaya Allah tu esa, maka dia beriman Allah Ta'ala. Itu keputusan yang benar. Tapi kalau dia tidak beriman, dia percaya pada Jesus, dia percaya pada Hindu, dia percaya pada dewa dan sebagainya, maka percaya yang salah. Walaupun kepercayaan itu terbit daripada hati dia. Ini satu keputusan. Ini disebut akidah. Jadi nak dapatkan satu yang baik, biasanya kita akan cuba mendalami keputusan hati seorang. Dan apa juga perkara lah. Dan apa juga perkara pun. Bila orang tu dah percaya, dah yakin dengan kita, dia akan pilih. Itu keadaannya. Baik, iman yang kuat dalam hati dan keyakinan yang mantap dalam jiwa tidak boleh digoncang walaupun ditimbulkan pelbagai keraguan dan salah faham terhadapnya. Iman ni kepercayaan. Bila kepercayaan ada dalam hati, kemudian keyakinan pula mantap dalam hati, dia tak akan boleh goncang. Lihat bagaimana peristiwa awal Islam, ketika mana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu diseksa. Seksaan tu berat, bukan seksaan yang ringan. Macam mana dihamparkan di padang pasir, kemudian letak batu yang besar di dadanya, disebat lagi. Lalu begitu, tetapi tetap juga dia kuat dirinya, mengatakan ahadu ahad, Allah itu esa, Allah itu esa. Mana benda dalam hati. Itu juga bila mana Rasulullah SAW menawarkan ataupun menanyakan berkaitan dengan peperangan Badar contohnya. Siapa nak pergi? Kebanyakan orang Islam pada ketika ikut, dia akan pergi. Walaupun budak kecil pun dia akan pegang apa yang dia ada. Tak ada pedang, pegang apa-apalah. Pegang kayu ke dan sebagainya untuk berjuang jalan Allah Ta'ala. Kerana iman dia kuat. Kekuatan terhadap Allah Subhanahu Ta'ala itu. Itu maksud bila iman ni kuat, maka apa jua yang datang tidak akan digoncang. Baik, seterusnya kita lihat kepada tauhid. Di dalam bab akidah ni ada juga dinamakan sebagai tauhid. Daripada perkataan wahada, esa, ahad, esa. Kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa. Allah tu esa. Jadi kalimah esa tu bawa kepada kalimah tauhid. Jadi dari sudut bahasa, ini kamus al-muhid, dari sudut bahasa, tauhid berarti menjadikan suatu itu satu.
Menjadikan sesuatu itu satu. Sebab dalam kaedah bahasa Arab ni kadang-kadang dia tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa ajam, bahasa luar, susah kadang-kadang. Kalau saya kata itulah, nak kata yang paling mudah lah, nak agak tepat, kita letak kata esa lah, ya. Kalau satu tu dia boleh dipanggil ta'adud lagi, berbilang lagi. Ta'adudnya boleh berbilang lagi. Contohnya satu ni dia bahagi-bahagi jadi setengah-setengah. Setengah tu pun bilangan ya. Bagi separuh, 1/4, 1/3 ya. Bila esa ni agaknya mungkin satu yang tak dapat dinilai lah, ya. Tu. Sebab kalau bincang berkaitan ilmu Allah Ta'ala ni, Allah ni bukan, dikatakan esa tu, para ulama bincangkan seperti dia tidak melibatkan perkara arat. Arat ni apa? Perkara yang mentang kita dah nampak, jauhar. Jauhar ni maksudnya benda. Jauhar ni kalau ikut sistem yang saya belajar, jauhar ni benda ataupun apa temanggil dalam isu sains siapa belajar sains sini? Fizik ke apa? Fizik kot. Satu benda yang tak boleh dipecahkan lagi dah, ya, molekul-molekul habis dah. Tu benda tu, dan Allah bukan begitu, ya. Itu hakikatnya, ya. Dan menurut Hashiyah Al-Bajuri dalam kitabnya, dia syarah kitab Al-Jauharah, maksud ialah mengetahui bahawa sesuatu itu adalah satu. Ini mungkin dari sudut bahasa lah, mereka menggunakan kalimah satu. Dari sudut syarak pula, tauhid bermaksud mengesakan Allah dengan ibadah. Mengesakan Allah dengan ibadah. Baik. Ibadah maksudnya apa? Penghambaan diri manusia itu kepada Allah Ta'ala. Melalui kaedah-kaedah ni lah. Serta meyakini keesaan tersebut pada zat Allah, pada sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Ini kita nanti akan belajar berkaitan dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah fi zatihi, fi sifatihi, fi af'alihi. Ada tiga tu. Mana esa Allah pada zatnya, esa Allah pada sifatnya, esa Allah pada perbuatannya. Nanti kita nak bincang panjang ni. Secara ringkasnya, esa pada zat. Zat tu apa? Zat tu Allah Ta'ala lah, ya. Kalau manusia ni contohnya Ahmad, zat mana? Ahmad tu lah, ya, zat tu, ya. Kemudian esa pada sifat. Esa pada sifat maknanya sifat-sifat Allah Ta'ala tu, ya. Maksudnya Allah di sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Dia tak sama dengan sifat manusia, sebab itu kita esakan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dalam Quran ada ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Telah datang Tuhanmu dan malaikat, bersusun-susun, ya. Tapi dalam ayat tu ayat mutasyabih. Ini para ulama mentafsirkan ayat tu bukan Allah, tetapi yang datang ialah malaikat. Begitulah. Tapi perbuatan Allah Ta'ala, contohnya menjadikan bumi ni, menjadikan bumi ni, kata kun fayakun, maka jadilah. Menjadikan bumi ni perbuatan Allah Ta'ala, tapi kita esakan tak sama perbuatan manusia. Sekejap, ya, hadiah nak masuk ke? Okey, ada lagi tak? Okey. Okey, saya sambung balik, ya. Jadi perbuatan Allah tu tak sama dengan perbuatan manusia, ya. Jadi tauhid seterusnya ialah menetapkan keesaan zat yang tidak menyamai segala zat yang lain, tanpa melakukan penafian terhadap sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala. Maksudnya zat Allah Ta'ala ni tak sama dengan zat makhluk. Itu bezanya. Zat makhluk ni, walaupun kita kata makhluk yang paling kecil apa, zarah, paling kecil lah tu zarah, dah tak boleh lah dipecahkan lagi, ya. Nak pecahkan dia punya hidrogen ke, molekul ke, apa ke, tak boleh dah. Tapi bukan begitu Allah Ta'ala, ya. Tak sama juga dengan makhluk, dan tidak menafikan segala sifatnya. Dulu ada golongan Mu'tazilah, ya. Ni bincang sikit Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mendakwa bahawa Allah ini tak ada sifat, Allah hanya zat saja. Mereka mengatakan bila Allah ada zat dengan sifat, maka itu sama dengan manusia, sebab dah berbilang. Sebab sifat manusia tu, sifat Allah Ta'ala tu banyak.
Sedangkan pandangan ahli sunnah wal jamaah, Allah ada zat, ada sifat. Ya. Bila sifat Allah tu bagaimana, tidak sama dengan sifat makhluk. Begitu kaedahnya. Dan tetap Allah ini esa. Begitu. Dan orang atau individu yang memisahkan di antara zat dengan sifat ni dalam kaedah ilmu akidah dipanggil ta'til. Ta'til maknanya memisahkan antara zat dengan sifat. Ya. Tu. Nanti kita belajarlah perincian yang lebih mendalam lagi ya. Jadi bila bab tauhid ini, esa ni maksudnya apa? Esa menyatakan bahawa Allah itu tidak menyamai dengan yang lain, dan Allah ni ada sifat, ada perbuatan, tetapi perbuatan Allah ni tak sama dengan perbuatan makhluk. Itu dia. Itu maksud tauhid tu ya. Okey. Setakat ni ada yang nak tanya berkaitan pengertian tauhid dulu. Ada? Okey. Seterusnya. Baik. Al-Syekh Al-Aiji pula telah mendefinisikan ilmu tauhid. Iaitu apa? Sama definisi ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Sebab perbincangan ilmu kalam ni dia sebenarnya bermula pada lepas 500 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia dipanggil golongan khalaf. Ya, ada golongan salaf, ada golongan khalaf. Ya. Jadi ilmu kalam ni apa dia kata? Ilmu kalam itu ialah ilmu yang mampu memberi ketetapan kepada kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan hujah-hujah serta menolak sebarang kesamaran. Baik. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, bila datangnya satu ilmu tentang Allah Ta'ala, mereka terima terus. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Keyakinan kepada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Bila tanya tentang istiwa, istiwa majhul. Macam mana istiwa maksudnya arasy Allah tu macam mana? Allah beristiwa di arasy macam mana? Jangan ditanya macam mana. Ya. Kefahaman tu memang dah ada di sisi Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Bila mana keadaan bercampur, pembukaan kota-kota, banyak orang ajam, ya. Kemudian masuk lagi beberapa pengajian-pengajian pembelajaran daripada budaya luar, terutama daripada falsafah Yunani Greek. Jadi persoalan-persoalan ini, ya, perdebatan-perdebatan mengenai ilmu ini telah termasuk juga dalam perbincangan berkaitan dengan ketuhanan. Sebab bab Tuhan ni tak boleh nak bincang secara logik, ya. Secara bukti, bila ditanya Allah tu kat mana? Mana nak jawab Allah kat mana? Begitu. Jadi bila adanya unsur-unsur ni masuk dalam Islam, ya. Jadi golongan yang pertama mendepani mereka-mereka ni, orang-orang kufar ni, ialah golongan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dulu, ya. Mereka berhujah dengan orang-orang kufur ni berkaitan ini melalui akal, ya. Dan sehinggalah satu ketika bila mana ilmu ini diguna pakai juga untuk berhujah, mencari dalil akal, ya, menguatkan dalil nakal, dalil Quran dan hadis tu untuk kepercayaan kita pada Allah Ta'ala. Tapi golongan Mu'tazilah akhirnya mereka sesatlah dengan sebab apa? Mendahulukan dalil akal berbanding dalil nakal. Quran sunnah ni dalam perhujahan dalam dalil kepada Allah Subhanahu Taala. Itu dia punya tu. Jadi muncul ilmu kalam ni, perbincangan ni. Jadi dalam ilmu kalam dia ada dalil Quran sunnah dan juga ada dalil akal untuk menguatkan, ya. Nah, itu perbincangan begitulah. Baik, jadi mereka ada hujah-hujah serta menolak sebarang kesamaran berkaitan dengan Allah Subhanahu Taala. Baik. Kemudian Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tauhid ialah mengesakan yang bersifat dengan qidam dari yang baru. Ya, dia pegang satu je sifat Allah tu qidam. Qidam ni apa maksud qidam? Siapa tahu maksud qidam? Nak respon sikit lah, nak tanya sambil nak tanyalah sekejap. Apa maksud qidam? Ada siapa nak jawab? Maksud qidam. Ni semua dah mengajar ni. Semua mengajar fardu ain ni.
Boleh tak jawab? Apa itu kidam? Jawapan semua betul, tak salah. Saya tak tolak markah. Sedia. Sedia. Okey. Terima kasih. Ah, jadi jawapannya sedia. Biasa dalam kitab-kitab yang lama, kitab-kitab yang kita belajar tu jawapannya bersedia. Kita lama bersedia. Dalam kaedah Arab dipanggil macam ni. La awwala lahu. Tiada permulaan bagi Allah Taala. Itu. Sedia tu betul lah. Kefahaman kita orang Melayu kata sedia. Jadi macam mana sedia tu? La awwala lahu. Tiada permulaan baginya. Jadi kalau makhluk ni dia sifatnya hadis. Sifatnya hadis, sifatnya baru. Bila sifat baru ada permulaan bagi Allah, bagi makhluk. Tapi sifat kidam ni bagi Allah Taala, qadim ni, azali ni, maksudnya tiada permulaan bagi Allah Taala. Itu beza antara makhluk. Baik. Okey. Saya sambung lagi. Baik. Kemudian dalam syarah Jauharut Tauhid menyatakan suatu ilmu yang mampu memberi kefahaman dan penjelasan akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang diyakini. Ditambah lagi satu iaitu dalil-dalil yang yakin. Mana dalil yakin ni apa? Dalam Quran, dalam sunnah, termasuklah ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah ni apa? Ni tanda-tanda kebesaran Allah melalui penciptaan makhluknya. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bintang, Allah jadikan bulan, Allah jadikan bumi, manusia tu sendiri, bukit, gunung ganang dan sebagainya, air, haiwan dan sebagainya. Itu antara jadi kefahaman kita tentang pegangan agama kita. Baik. Di samping itu, tauhid juga bermaksud ilmu mengenai kerasulan dan perkara sam'iyat. Perkara kerasulan ni maksudnya berkaitan dengan perkara beriman pada nabi dan rasul dan apa yang dibawa daripadanya, iaitu kitab. Itu kerana kerasulan kena percaya bahawa nabi dan rasul ni ada. Kita pun tak pernah lihat nabi, tapi kita yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan ayat Allah Taala dan hadis-hadisnya. Di hari akhirat nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat berkaitan dengan bila mana manusia ni bangkit daripada kubur, dia akan menuju satu tempat dipanggil Al-Haud. Haud ni maksudnya telaga. Dan semua umat akan minum telaga ni ikut nabi masing-masing. Dan pada ketika itu sahabat tanya dalam hadis riwayat itu, bagaimana mereka mengenalmu? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku mengenal mereka, mereka mengenalku. Sampai tahap begitu. Kenal kita dengan Rasulullah SAW. Tapi dengan bersyarat. Para ulama kata selalu berselawat, ikut perintah Rasulullah, jangan berpaling daripada Rasulullah dan sebagainya. Yang kedua ialah perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat merupakan perkara yang wajib didengar, wajib diiman. Apa dia? Contohnya berkaitan dengan beriman dengan malaikat. Kita ada dalil dalam Quran. Dan kita wajib beriman sebab walaupun kita tak pernah nampak malaikat. Berkaitan dengan hari kiamat, perkara sam'iyat, perkara yang dah beritahu dalam Quran dan hadis. Perkara-perkara berkaitan dengan syurga, neraka dan sebagainya. Kita perkara yang itu perkara yang kita mesti beriman lah. Okey. Ini antara ta'rifan tauhid. Sebenarnya banyak lagi lah ni. Ini ta'rifan tauhid diambil daripada beberapa sumber. Okey. Jadi kesimpulan daripada ta'rifan itu ialah tauhid ialah ilmu yang mampu menetapkan kepercayaan beragama dan menyumbang kepada ketetapan keyakinan, hasil dalil dan bukti yang benar-benar meyakinkan. Satu maksudnya satu ilmu rupanya ni, tauhid ni, ilmu yang tentang kepercayaan kita beragama ni. Agama Islam kita percaya dengan adanya ilmu ni. Dan juga hasilnya dia akan menyumbang kepada apa? Ketetapan keyakinan. Kita akan rasa yakin. Hasil dari apa? Melalui bukti dan dalil yang didatangkan dalam Quran, sunnah ataupun ijma' para ulama dan sebagainya kepada kita. Jadi ilmu tauhid lebih tertumpu kepada skop mencerita dan bahaskan keesaan Allah Subhanahu taala. Kita bincang ilmu asal, ilmu berkaitan kepercayaan. Kalau fiqh tu ilmu berkaitan amalan, kemudian tasawuf ataupun tazkiyatun nafs, itu berkaitan dengan hati, ataupun dengan akhlak. Jadi yang ini berkaitan dengan kepercayaan ni. Hebat tak hebat ni maksudnya Islam ni dia asasnya kena kukuh dulu ni.
Akidah kena kukuh. Sebab dalam dakwah Rasulullah SAW pada 13 tahun awal di Mekah tu, yang pertama asasnya ialah beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada hari kiamat. 3 dulu asas ni. Asas ni. Jadi bila pegang 3 asas ni, maka dia akan kuatlah. Begitu keadaannya. Bagi faham betul-betul. Kalau tak, dia akan terpesong lah. Baik, seterusnya ilmu tauhid juga merupakan ilmu kalam. Dia juga merupakan ilmu akidah dan juga ilmu usuluddin. Usuluddin ilmu usul agama. Imam Ghazali rahimahullah dia menambah lagi ta'rifan pada zaman dia dipanggil sebagai fiqhul akbar. Fiqh yang paling besar, iaitu ilmu berkaitan dengan ketuhanan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam Ghazali rahimahullah. Jadi yang para ulama lain ada membincangkan bahawa ilmu-ilmu itu dikenal sebagai ilmu kalam, ilmu akidah dan ilmu usuluddin. Okey. Baik, seterusnya ialah kedudukan dan sifat akidah Islam. Jadi apa kedudukan dan sifat akidah ni? Yang pertama, akidah yang diajar oleh semua nabi untuk umat manusia. Jadi akidah ni bermula daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah Rasulullah SAW. Dia tak berubah. Tetap beriman pada Allah Azza wa Jalla. Berbanding dengan hukum fiqh, hukum syariat, dia berubah ikut keadaan atau suasana dan sebagainya. Tetapi akidah tetap sehingga daripada Adam sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir zaman sebenarnya. Yang kedua, membersihkan kepercayaan daripada sebarang bentuk kesyirikan. Maksudnya apa-apa bentuk syirik. Syirik maknanya mensekutukan Allah dengan yang lain. Menyengutukan maksudnya menduakan Allah, mentigakan Allah contohnya. Perkara-perkara ini dapat dibersihkan dengan fahamnya akidah Islam. Sebab kita nak minta Allah Ta'ala, jangan minta dengan orang lain. Minta Allah Ta'ala. Nak minta ampun, minta Allah Ta'ala. Nak tunaikan hajat, minta Allah Ta'ala. Nak mudah urusan, minta Allah Ta'ala. Semua dengan Allah Ta'ala. Hari ini waktu PKP ni ramai orang stres, ramai orang hilang kerja, ramai yang bermasalah. Allah uji kat situ, maka kita hendaklah berserah kepada Allah Ta'ala. Usaha dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, akidah Islam menjelaskan konsep dan fenomena hari pembalasan yang tepat kepada manusia untuk difahami dan diyakini. Kepercayaan ataupun akidah tentang hari pembalasan. Maksudnya Allah jadikan hari kiamat itu sebagai hari pembalasan dan bukan hari yang sia-sia. Maksudnya hidup manusia dunia ni bukan sia-sia lah. Orang yang baik akan diberi ganjaran syurga oleh Allah Ta'ala. Orang yang zalim akan diberikan seksaan dalam api neraka. Itu maknanya Allah ciptakan syurga itu tanda rahmat Allah Ta'ala. Allah ciptakan neraka tanda keadilan Allah Ta'ala. Bukan seperti mana orang-orang kafir, mereka mendakwa bahawa mereka ini akan berhujah dengan Allah Ta'ala, dan mereka kata Allah ni tak adil. Sebab mereka kata mereka dilahirkan dalam keadaan kufur, dihidupkan dalam keadaan kufur, dimatikan dalam keadaan kufur, kemudian mereka ini diseksa atas kekufuran mereka. Mereka hujah dengan Allah Ta'ala di akhirat begitu. Tapi Allah SWT telah menyatakan bahawa Allah dah berikan jalan, dua jalan. Dua jalan untuk pilih sama ada perkara syukur atau kufur, perkara taat ataupun maksiat. Jadi manusia pilih perkara itu. Jadi melalui itu Allah turunkan Nabi, Allah berikan wahyunya, Allah jadikan ulama untuk menyampaikan ajarannya, dan pada ketika itu tak ada hujah lagi dah. Itu maksud dia. Baik, keempat, memperjelaskan kepercayaan terhadap perkara-perkara gaib. Perkara gaib. Perkara gaib ini perkara berkaitan dengan yang tidak mampu dilihat oleh mata kasar. Tetapi perkara ini ada. Contoh berkaitan dengan malaikat. Raqibul Atid kita ada tapi tak nampak pun. Perkara berkaitan dengan syurga neraka dah disediakan oleh Allah Ta'ala tapi tak nampak. Berkaitan dengan alam jin contohnya kan. Syaitan, syaitan musuh kita contohnya. Adu mubin sebut kan, tapi tak nampak. Perkara-perkara gaib dan kita wajib percaya. Menjelaskan perkara gaib ni. Sebab tak ada lain sumber kecuali daripada hadis dan juga daripada Al-Quranul Karim untuk mempercayai perkara gaib ini. Okey.
Seterusnya ialah perihal skop ilmu akidah. Skop maknanya ruang, lingkup ilmu akidah ni apa. Jadi Imam Al-Isfayani juga dalam kitabnya ada sebut ada 15 yang dikatakan ilmu akidah. Tapi dalam nota kita ni ada beberapa perkara lah. Yang pertama perihal ketuhanan. Bila bab Tuhan je berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Antaranya lah yang asas, yang basic ya. Sebab kita nak kenal Allah melalui apa? Melalui nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Sebab kita tak nampak Allah Ta'ala, melalui itulah kita kenal Allah SWT. Bila ditanya nanti dalam alam kubur, ma rabbuka, nak jawab Allah Rabbi itu mudah. Sebab apa? Kita dah belajar, dah kenal, dah beriman dengan Allah Ta'ala dari alam dunia ni. Jadi bagaimana orang yang tak tahu, tak faham, tak kenal Allah kat dunia, macam mana nak jawab di alam barzah ataupun di hari akhirat. Yang kedua, skop ilmu akidah berkaitan dengan kenabian. Kenabian ni berdasarkan Nabi dan Rasul, melibatkan sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Nabi dan Rasul, bilangan Nabi dan Rasul. Kita juga bincang berkaitan dengan ulul azmi daripada kalangan Rasul. Kita juga bincang berkaitan mukjizat Rasul, ya, dan kitab-kitab yang turunkan, ya, pada Rasul-Rasul ni ataupun suhuf. Kemudian yang ketiga, skop ilmu akidah berkaitan perkara gaib. Seperti yang saya katakan dah, berkaitan dengan beriman dengan beriman dengan hari kiamat, juga beriman dengan malaikat. Dan ada satu lagi, iaitu beriman dengan qada dan qadar. Nah, hari ini ramai manusia menafikan qada dan qadar, ya, selalu putus asa, kecewa, tak percaya, ya, mana berkaitan qada dan qadar. Kalau difaham berkaitan dengan konsep qada dan qadar, maka dia akan rasa tenang dalam hidupnya. Kemudian berkaitan dengan hari kiamat dan lain-lain, ya, malaikat dan hari kiamat dan lain-lain. Itu skop ruang ilmu akidah. Maksudnya berkaitan dengan rukun iman. Itulah bila bincang rukun iman lah. Baik, hukum mempelajari ilmu akidah. Hukum ada dua. Yang pertama, hukum fardu ain, kewajipan atas semua individu muslim yang mukallaf. Bila Islam je, maka wajib belajar ilmu akidah. Ya. Jadi pelajar ilmu akidah ni sebenarnya, walaupun dikata sini kewajipan ini mesti dipenuhi walaupun dipelajari secara ringkas, saya tak kurang setuju secara ringkas, sebab bila ilmu tentang Allah ni kena secara mendalam. Dia tak boleh ilmu yang celup-celup ni, tak boleh. Ilmu kena betul-betul. Sebab hari ini dugaannya sangat kuat, banyak ajaran sesat, banyak dugaan-dugaan dari sudut pemikiran, ideologi, jadi nak kuatkan jadi benteng hidup kita ni tak boleh ringkas. Perkara ni kena mendalam, kena faham betul-betul, ya. Baik, yang kedua ialah fardu kifayah. Mesti ada di kalangan masyarakat yang mendalami ilmu tauhid atau akidah secara terperinci bagi menolak sebarang keraguan yang timbul oleh musuh-musuh Islam. Ini fardu kifayah ni, yang ni lagi detail, lagi bincang panjang, ya. Kita bincang juga berkaitan dengan perbandingan agama contohnya, ya. Yang nak tolak musuh-musuh Islam punya pandangan melalui apa? Kita faham berkaitan akidah secara mendalam, ya. Tahu sumber dan sebagainya. Sebab bila belajar ilmu akidah, kita tidak boleh taklid. Kalau orang tanya kenapa Islam, sebab mak ayah saya Islam, salah. Kita kena kata bahawa kenapa Islam, sebab saya beriman dengan Allah Ta'ala. Kita ceritalah ini sebagainya, ya. Kalau nak tahu kefahaman seorang itu tentang Allah Ta'ala, cubalah tanya sesiapa atau diri kita, bicara tentang Allah Ta'ala ni berapa minit. Contohnya lah, nak tanya kepada orang, kita kenal tak Allah Ta'ala, cerita sikit tentang Allah Ta'ala, dia dapat sampai berapa minit. Ada 5 minit, 10 minit, 1 jam, 2 jam, atau ilmu dia, ilmu dia. Kalau kata siapa Tuhan kamu? Allah. Itu saja, itu saja. Maka maksudnya masih belum lagi. Masih belum kenal Allah Taala lagi. Tetapi dia punya iman dah ada dah. Syahadah dah ada dah, tapi masih belum mendalam lagi, ya. Itu maksudnya. Baik, seterusnya ialah type sekarang ni. Ada soalan nak tanya? Ada lagi nak masuk ni? Ada lagi nak tanya?
2, 3, 4, 5. Ini 17 orang kau masuk Ustaz, boleh saya tanya? Boleh, sila. Kenapa akidah ni dia punya soalan dia terlalu berat lah untuk orang kaji kan? Sebab dia benda something yang kita susah nak terima logik akal pun. Ya, sebab dia something yang kita tak nampak kan sebab ketuhanan. Kenapa dia jadi soalan yang terlalu berat? Jadi soalan yang terlalu berat Persoalan dia terlalu berat lah. Maksudnya perbincangan, kita perbahasannya nak berat lah. Ya, betul. Sebab dia melibatkan keyakinan kepada Allah Ta'ala ni satu yang berat. Kalau tak didatangkan dengan dalil, dengan bukti dan sebagainya, berat. Benda yang tak nampak, berat. Kalau misalnya kata kita orang tanya kita berkaitan dengan benda yang nampak kan, tanya kita nampak ada kucing. Lepas tu kita tanya ni apa? Kucing. Betul ke kucing? Ya, percaya ni kucing. Betul, nampak dah, settle. Tak ada masalah depan mata dah. Tapi bila kita tanya tentang malaikat, orang tanya mana malaikat? Betul ke malaikat? Ya, begitu. Ini pengalaman saya lah. Saya mengarahkan bagi pelajar-pelajar saya di tempat mengajar saya lah. Saya ajar subjek ni juga, akidah Islamiah ni, pada guru-guru. Saya wajibkan untuk mereka pergi menemui mana-mana non-Muslim, bertanya tentang Islam, persepsi mereka tentang Islam, dan ajak dia masuk Islam. Okey. Kebanyakannya, terutama orang Hindu, mereka akan menolaknya dan mereka akan berpegang dengan asasnya. Bila tanya kenapa pegang asas, sebab mereka nak sembah benda yang nampak. Tu dari sudut tu. Jadi bila kita ajak benda yang tak nampak ni, benda yang berat perbincangannya. Berat Sebab itu kita kena datang satu bukti dalil yang logik, yang akal boleh terima walaupun tak nampak. Hal begitu. Jadi bila perkataan itu, maka kita mohonlah pada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan urusannya. Lihat bagaimana Abu Talib. Abu Talib ni yang paling bantu Nabi. Kita pernah bantu Nabi tak? Kita tak pernah bantu Nabi. Kita tak pernah selamatkan Nabi daripada kena hina, kena seksa. Tak pernah. Abu Talib yang selamatkan Nabi. Tapi Abu Talib ni tak dapat hidayah dari Allah Ta'ala, walaupun orang yang paling hampir dengan Nabi, dan Nabi pun tak boleh buat apa-apa pun berkaitan ni perkara ni. Sebab itu perkara yang berat, dan insya-Allah dia akan mudah bila kita dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Begitulah. Jadi siapa nak belajar akidah ni, biasanya kita akan susuli dengan wirid. Susul dengan wirid. Ada ambil apa-apa wirid tak? Maknanya wirid, biasanya setengah orang tu baca maksurat lah, pagi petang, maksurat. Itu pun antara wirid juga. Ada setengah pun baca wirid latif, wirid juga. Ada setengah tu baca Ratib Al-Haddad, wirid juga. Dia tujuan wirid ni, dia menguatkan dalaman kita, dan bila kita belajar tu Allah mudahkan kita. Begitulah. Tapi nanti bila akhir semester nanti, dalam minggu yang keberapa, saya akan bagilah ijazahkan satu. Biasanya saya akan ijazahkan satu lah. Kita baca sama-sama, kita ijazahkan satu. Nanti boleh amal insya-Allah. Bila anda dah beramal dengan perkara ni, dia akan jadi mudah sikit lah. Sebab nanti bila anda dah belajar ni, anda akan diuji ni. Ini uji ni akidah ni. Seorang kenalan saya, dia mengajar ni sampai satu tahap dia ni diuji dengan sesuatu yang mensyirikkan Allah dalam hatinya ketika nak solat. Sampai tahap begitu. Berat sangat. Selalu istighfar. Sayyidina Umar pun dengan istighfar. Jauhkan daripada, dan selalu menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitan. Berulang-ulang kali sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu Sayyidina Umar tu kuat imannya. Kita ni Allah. Jadi mudah-mudahan kita mudahkan urusan kita insya-Allah. Sekejap saya nak print screen sekejap untuk kehadiran. Jangan keluar dulu
Ustaz, Ya. yang tadi kan kelas Hmm. tadi saya tak sempat nak masuk sebab dah minta nak masuk tapi tak, Oh ya. mungkin Ustaz terlepas pandang. Macam mana tu Ustaz? Kedatangan tadi. Tak apalah, nanti saya ajar lah macam mana. Tapi untuk dia punya ni, dia punya pengajaran itu nanti saya upload dalam YouTube ya. Oh, Tengoklah okey, di baik. YouTube. Terima kasih Ustaz. Di YouTube. Sebab saya punya Oh, kira Ustaz rekod lah ni. saya rekod ni. Saya rekod sebab saya diminta untuk rekod oleh pihak ni. Oh. Kehadiran dikata kena short screen lah. Short screen ke screenshot ke apa ni. Itulah. Ya. Sebab Terima kasih dia Ustaz. okey, sama-sama. Okey, ada yang tanya lagi ke? Antara saya ni. Okey. Dah kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kepentingan akidah Islam. Maksud kepentingan akidah Islam. Baik, yang pertama akidah Islam sebagai panduan manusia. Itu asal lah. Mana-mana pun akidah ni kepercayaan kita pada panduan. Bila ada panduan ni, mudah kita nak menguruskan kehidupan kita kat dunia ni Yang kedua, menjelaskan persoalan-persoalan yang sentiasa berlegar. Persoalannya ialah dari mana asal usul kejadian kita ni, mengapa kita jadikan, siapa pencipta kita, ke mana pula kesudahan kita ni nak pergi. Jadi ini dah disebut dalam Quran, dalam hadis, asal usul kita ni daripada Allah Ta'ala. Allah ciptakan kita. Mengapa jadikan kita? Sebagai hamba-Nya. Siapa pencipta kita? Iaitu Allah Ta'ala. Ke mana kesudahannya? Itulah kesudahan kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila faham bab ni jadi mudah. Hidup pun tak stres. Kalau kejar dunia tak dapat-dapat, dia akan jadi stres. Biar kita kejar akhirat, dunia kita dapat. Ini ujian ujian bagi kita lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ujilah mana yang paling baik amalan kita. Baik, yang ketiga, apabila kita menyebut mentauhidkan Allah, bermaksud mengesakan Allah dalam semua aspek keyakinan, peribadatan dan akhlak. Semua. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, kita esakan Allah. Ibadah kita, mana solat, zakat, puasa dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, muamalah kita, semua kita tadi beresakan Allah Ta'ala. Begitu juga akhlak. Akhlak ni perbuatan kita. Akhlak ni iaitu akhlak perkara yang baik lah. Perkara yang baik. Perkara yang baik, dia akhlak. Ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak ni satu isu jugalah. Jadi dalam sekarang ni, bila manusia tak mengesahkan Allah, dia tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Akhlak itu yang baik, yang taib, yang diterima. Bukan akhlak daripada sudut pandangan barat. Dari sudut pandangan barat, contohnya orang berzina, lelaki dan perempuan, dia suka sama suka, bagi pandangan mereka baik. Orang yang berkahwin lelaki, perempuan satu jenis ni, bagi pandangan mereka baik. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak. Begitu tak begitu. Akhlak nilaian itu nilaian dari sudut agama, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nilaian daripada pandangan manusia. Kalau nilaian daripada pandangan manusia, maka sifatnya terbatas dan ada kesalahan dalam penilaian tersebut. Baik, yang keempat akidah tauhid merupakan kunci kepada masuki syurga dan penyelamat dari azab api neraka. Betul Sebab kunci kita masuk syurga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa kata la ilaha illallah masuk syurga. Itu kunci dia. Itu pun ada dalam hadis-hadis berkaitan dengan ahli syurga. Syurga ni setakat ni belum dimasuki oleh siapa lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama memasuki syurga. Bila mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pintu syurga, maka malaikat penjaga syurga akan tanya, man anta, dia kata. Jawapan Rasulullah,
ana Muhammad. Rasulullah kata Muhammad. Jadi malaikat kata tidak aku buka syurga ini sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad ini memasukinya. Kemudian siapa yang masuk lepas tu? Yang masuk lepas tu ialah golongan umat Nabi Muhammad yang beriman Nabi Muhammad, antaranya 70,000 tanpa hisab. Antaranya lah. Yang lain ialah golongan fuqara al-mu'minun, orang fakir, orang yang beriman, fakir beriman ya. Dan mereka ni masuk ramai-ramai dalam keadaan wajah mereka itu seperti bulan purnama. Itu dalam hadis-hadis itulah. Nanti kita bincang baik ya. Itu keadaan. Dia masuk syurga dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu Abu Talib tak masuk syurga, masuk neraka. Sebab apa? Tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya, seterusnya akidah tauhid juga memberi harapan untuk menerima syafaat dari Allah Taala. Apa maksud syafaat dari Allah Taala? Sedangkan kita tahu syafaat ni daripada Rasulullah, daripada Quran, syafaat daripada orang soleh, syafaat daripada anak-anak yang hafal Quran contohnya kan, orang yang hafal Quran, syafaat daripada para syuhada ya, orang syahid. Itu syafaat-syafaat lah yang kita ada ya. Jadi tauhid ni maksudnya harapan untuk Allah mengizinkan yang lain-lain tersebut tadi itu memberi syafaat pada kita bila kita minta pertolongan. Ya. Sebab orang hafal Quran pun kalau Allah tak izinkan dia beri syafaat pada ahli keluarganya, dia tak akan berlaku. Rasulullah pun kalau Allah tak izinkan untuk beri syafaat pada umatnya, dia tak akan berlaku. Begitulah seterusnya ya, dengan izin Allah SWT ya. Sebab dia ada syafi' dengan musyaffa' ya. Syafi' ni siapa? Allah Ta'ala. Musyaffa' ni ialah yang lain-lain itulah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lihat akhlak cerminan akidah Islam. Apa akhlak cerminan akidah Islam ni? Dalam nota tu panjang perbincangannya. Jadi saya ambil satu je nak bincang sini, iaitu berkaitan apa? Selaras dengan makna ihsan. Ihsan ni kita dalil dalam beriman dengan Allah Ta'ala ni dia ada dalam hadis 40 ya, hadis yang kedua, bila mana Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW menanya tentang mal iman. Apakah itu iman? Tadi dijawab oleh Rasulullah SAW, al-iman an tu'mina billah, beriman pada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu jawapan Rasulullah. Beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qadar, baik dan buruknya. Lalu orang itu mengatakan sadaqta ya, membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang kedua berkaitan dengan Islam, dan soalan yang ketiga berkaitan dengan ihsan. Jadi bila Jibril AS tanya kepada Rasulullah tentang ihsan, mal ihsan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yaraka. Inilah pengertiannya. Ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Konsep ihsan. Ihsan ni konsep takarrub, muqarrabah. Muqarrabah maksudnya penjagaan Allah Ta'ala. Kita di mana-mana, ya, di mana-mana. Ya, mana atas jagaan Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Sebagai salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Muaz bin Jabal, bila diutuskan ke Yaman, ya, bila ditanya orang padanya bagaimana keadaannya, dia kata dia di bawah jagaan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya dia sentiasa berada keadaan ihsan. Ihsan ni bagaimana kita berada sentiasa mengingat Allah Ta'ala di mana juga kita berada, walaupun di tempat yang gelap. Itu ihsan. Baik, asas akidah Islam. Ini asas akidah yang kita bincang ada 6. Berdasarkan rukun ini ada 6, iaitu beriman pada Allah Ta'ala, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Jadi ini 6 asasnya, dan ini 6 yang wajib kita pelajari dan yakin dan amal sebelum kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih lagi belum faham ni, belajarlah sehingga kita faham, dan barulah kita rasa selesa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Seterusnya adalah keistimewaan akidah Islam. Apa istimewa akidah Islam ni? Yang pertama, hubungan teguh antara makhluk dan pencipta. Ya. Ini siapa yang betul-betul beriman Allah Ta'ala ni, dia akan ada rasa satu rindu, syauk, rindu nak temu Allah Ta'ala. Ya, Allah kita sembah ni tak pernah dilihat pun. Jadi nak tak kita lihat Allah Ta'ala? Ya. Orang yang rindu ni akan cuba nak lihat Allah Ta'ala. Tapi kat mana? Tak bolehlah kat dunia. Tetapi di mana? Di akhirat. Di akhirat pula tertentu tempatnya. Di mana? Dalam syurga Firdaus. Hanya itu sahaja yang Allah berikan. Ya. Sebab bila mana manusia ini masuk dalam syurga Firdaus, ya, jadi mereka akan kata salamun qawlan min rabbir rahim. Itu jawapan mereka. Mereka kata salamun qawlan min rabbir rahim. Baca dalam surah Yasin tu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ya. Maknanya sejahtera, qawlan min rabbir rahim. Maknanya malaikat Allah akan kata salam, sejahteralah kamu, sejahteralah kamu, sejahteralah kamu. Dan dalam tu dia akan kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ni orang kata syurga kata. Sebab itu kena banyakkan zikir ni, sebab kita nak cakap benda tu kat akhirat, kena cakaplah kat dunia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bila mana keadaan gitu, Allah bertanya kepada ahli syurga Firdaus, ya. Banyak hadis yang meriwayatkan benda ni. Jadi bagaimana keadaannya? Mereka kata apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maksudnya semua nikmat dah ada dah, yang paling nikmat. Jadi Allah offer lagi, tawarkan lagi, bukan bolehkah aku memberikan satu lagi nikmat? Jadi ahli syurga kata dah terlalu banyak nikmat ni. Jadi ditanya apakah lagi? Iaitu melihat wajahku. Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara paling nikmat daripada nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Itu kelebihannya. Itulah maksudnya hubungan antara makhluk dan pencipta ni, ya. Sebab ini kata sukar ditafsir kena bentuk hubungan hati dan jiwa. Ya, hubungan hati dan jiwa. Ya, jadi orang contohnya dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila mana dia rindu pencipta, dia akan terus solat. Para ulama dulu, Imam Ahmad bin Hanbal, rindunya dengan Allah Ta'ala ni, antara kisah dia ni, dia solat malam 300 rakaat. 300 rakaat. Bila dia masuk dalam penjara, ya, disebabkan dia mengatakan bahawa Quran itu qadim. Pada ketika itu pemerintah Mu'tazilah mengatakan Quran itu hadis, ya. Dia kena penjara, dalam penjara pun dia kena seksa pun dia mampu lagi solat 150 rakaat. Itu maksudnya sebab kita nak jumpa Allah Ta'ala dalam solat lah, ya. Nak dengar apa Allah kata, baca Quran. Itu para ulama macam tu, ya. Baik. Akidah Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini keistimewaannya. Sumber Quran ni memang dari Allah Ta'ala, bukan daripada manusia. Kata-katanya tu bersifat qat'i. Kata-katanya Allah Ta'ala tu mutawatir, ya. Tak ada nak argue lagi dah. Dan As-Sunnah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada makhluk. Makhluk ni ada kesilapan dalam menentukan atau membicara sesuatu. Yang ketiga, ikhlas tanpa paksaan. Ya, maksudnya akidah Islam ni hanya terjadi pada orang ikhlas saja. Ikhlas. Dia paksa-paksa tak boleh. Ya, orang paksa ni munafik lah. Ya, maksudnya dia paksa diri dia. Ya. Tapi ada setengah ulama kata nak jadikan keikhlasan kena paksa dulu. Ini Imam Ghazali punya teori, ya. Nak menjadikan kita ni ikhlas dalam ibadah, kita paksa diri ibadah. Itu Imam Ghazali punya kaedah, ya. Boleh juga kita guna. Termasukkan keikhlasan ini maksudnya ikhlas beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menerima akidah Islam yang sebati jiwanya dengan perasaan ikhlas dan rela hati. Tiada paksaan, ya, dalam Islam untuk menerima Islam tu. Ya, la ikraha fid din, ya, tiada paksaan dalam agama Islam. Yang keempat, akidah Islam secara teguh dan benar, tidak beranjak kepada ancaman, tidak berubah pada perubahan dan masa dan tempat. Ya. Mana pun kita pergi, tetap kita cara Islam kita. Ya. Pergi negara barat pun Islamlah kita. Ya. Saya dulu pernah pergi ke Beijing, China, yang negara bukan Islam. Jadi kita nak solat tak ada tempat solat. Jadi kita solat di mana-mana. Itu antaranya lah. Tapi contohnya kalau di sini kita ada tempat solat pun tak nak solat, itu masalah lah. Ya. Seterusnya tidak bertentangan dengan fitrah naluri manusia. Ini istimewa akidah Islam ni. Dan memenuhi kehendak keperluan setiap individu dalam kehidupan. Ya, maknanya fitrah semula jadi. Ya, nak kata fitrah ke semula jadi? Dia fitrah. Ada setengah orang dia tak mengiktiraf semula jadi, dia mengiktiraf fitrah tu. Ya,
Fitrah itu Allah jadikan bagi manusia itu untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya dilihat tanggungjawab seorang mukmin terhadap akidah ni. Kita seorang mukmin, apa tanggungjawab kita? Yang pertama, tidak lain tidak bukan patuh pada Allah Taala. Patuh ni bukan setakat kita laksanakan saja, tak. Kita laksana dan kita ikhlas diri kita untuk beriman pada Allah Taala. Buat kerja tu dengan ikhlas sekali, ibadah dengan ikhlas, patuh perintah Allah Taala. Itu maksud dia. Yang kedua, membentuk segala tingkah laku dan amalan yang baik kena yakin terdapat dosa dan pahala. Bila yakin dengan Allah Taala, ada taqarrub dengan Allah Taala, ada muraqabah dengan Allah Taala, maka setiap tingkah laku kita dan amalan kita tu kita akan tahu ni baik, ni tak baik. Jikalau mereka tak tahu antara baik dan tak baik, dosa dan pahala, maka ketika itu mereka berdosa. Berdosa. Ini satu pandangan daripada Dr. Mustafa Said Skhin. Beliau menyatakan berkaitan mentafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mencegah kemungkaran. Hadis Rasulullah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, kekuasaannya. Maka jika tidak mampu, ubah dengan lidahnya, lisannya, tegur. Jika tidak mampu, ubah dengan hatinya, mana hati menafikan perkara itu. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Jadi bagaimana orang yang tak boleh mengenal perkara hak dan batil, perkara baik dan tak baik, perkara dosa dan pahala, maka ketika itu dia dianggap sebagai berdosa. Jadi kebanyakan ahli neraka, mereka merupakan orang yang tidak tahu dan mereka berdosa. Itu maksudnya. Itu kena belajar. Alasan tak tahu ni tak boleh. Terlupa tak apa, tak tahu ni tak boleh. Sebab itu dalam hadis tadi kita dalam usul fiqh dan belajar satu hadis yang tadi angkat dosa bab mani' tadi. Ada satu hadis lagi, rafa'an an ummati, diangkat pada umatku salah tiga. Antaranya ialah al-khata' wa nisyan wa mastakriu alaih. Yang tersalah, terlupa dan dipaksa. Tiga ni tak apa. Kalau tak tahu, tak ada dalam tu. Kalau tak tahu, tak ada dalam sebab dihalang ataupun satu dosa tu, tak ada. Sebab terlupa ada, sebab tak sengaja ada, sebab kena paksa ada, sebab tak tahu tak ada. Wallahualam. Baik. Seterusnya ialah membangunkan diri dan sentiasa bercita-cita membentuk kemajuan diri, meningkatkan keimanan dari semasa ke semasa. Jadi dengan iman pada akidah Islam ni, mukmin ni, dia dapat memotivasikan diri dia. Dan dia ada cita-cita bina kemajuan. Walaupun Allah uji dengan sedikit kegagalan, dia akan berusaha untuk mendapatkan kejayaan itu berdasarkan keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Dia akan tingkatkan iman. Itulah. Tingkat iman dia apa? Amal soleh. Tingkat iman dia apa? Mengetahui, mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasul, membaca sirah Nabi, apa lagi? Membuat amal soleh. Itu akan tingkatkan iman. Seterusnya, bekerjasama membantu antara satu sama lain. Maksud kita bantu antara sama kita berkaitan mengenal Allah Ta'ala ni pun sama. Menjadi contoh dan beri tauladan kepada yang baik kepada masyarakat. Ni kalau kita beriman ni, kita contoh yang baik lah, bukan contoh yang tidak baik. Terutama kepada siapa? Daripada keluarga, kepada rakan-rakan, masyarakat, Islam dan bukan Islam. Semua kita kena beri tauladan yang baik. Jadi ini tanggungjawab kita ni sebagai seorang mukmin. Kalau kita dapat iman dah, kita faham dah, menjauhkan dari segala bentuk khurafah. Bentuk-bentuk khurafat ni tinggalkan. Dalam riwayat hadis di mana Rasulullah SAW diberikan satu gambaran manusia. Ada mereka yang seorang Nabi dan peristiwa Mi'raj ataupun Isra', saya tak pasti. Jadi digambarkan seorang Nabi berjalan seorang-seorang. Ada seorang Nabi berjalan dengan umatnya 3 orang. Ada seorang Nabi berjalan dengan umatnya 5 orang. Ada seorang Nabi berjalan dengan umatnya 10 orang. Ini dari hadis tu.
Ada umat Nabi yang jalan bersamanya ramai orang. Jadi Rasulullah tanya kepada Jibril, adakah itu umatku? Jadi Jibril kata, tak, bukan. Itu bukan umatmu. Jadi Rasulullah SAW memandang ke ufuk, ke belah atas, mendapati satu golongan hitam. Dia macam satu ramai sangat. Jadi lalu ditanya, adakah umatku? Ya, Jibril kata, itulah umat. Itulah mereka yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Jadi pada ketika itu ditanya, apakah ciri-ciri masuk syurga tanpa hisab? Yang pertama ialah cirinya la takau. Takau ni tak di K. K ni maksudnya satu perubatan menggunakan api dalam bentuk pemujaan. Itu satu tu. Itu siapa yang ni bukan perubatan guna api tu, maksudnya besi, guna besi yang dibakar tu bukan. Maksudnya pemujaan menggunakan api, ya. Itu ditolak. Yang kedua, orang yang sentiasa menggunakan ruqyah. Ruqyah ni apa? Ruqyah bukan ruqyah Al-Quran ni. Ruqyah dengan jumpa tok bomoh ni, puja syaitan dan sebagainya, tu ruqyah tu, ya. Itu masuk ruqyah itu. Itu pun tak masuk syurga, tak hisab. Ya. Yang ketiga, yatatayyarun. Tayyarun ni maksudnya apa? Datang burung pada waktu malam contohnya, dan percaya burung tu membawa maksud yang malang. Membawa apa? Membawa rezeki yang malang dan sebagainya lah. Kepercayaan itu pun tak akan masuk syurga. Dan yang keempat, sifat orang masuk syurga tanpa hisab ni ialah dia bertawakal pada Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi dalam 4 sifat yang saya cerita tu, ada satu yang berbentuk khurafat. Itu kepercayaan karut. Itulah khurafat. Percaya ni. Ataupun mendampingi tok-tok bomoh ni sebagainya. Itu menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman kena jauhkan sifat-sifat khurafat ni. Yang keseterusnya meyakini segala ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mesti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, banyak lagi kan ni. Hubungan di antara akidah, syariah dan akhlak. Kurang-kurang 3 waktu 1 ya. Setengah jam lagi. Baik, hubungan antara akidah, syariah dan akhlak dan perilaku manusia. Jadi bila berkaitan akidah, dia mesti ada hubungan dengan syariah. Dia juga mesti ada hubungan dengan akhlak. 3 ni. Sebab rangkaian Islam 3 tu. Kena belajar akidah, kena belajar syariah, kena belajar akhlak. Kalau sekata belajar akidah saja, syariah tak belajar, akhlak tak belajar, maka dia jadi fasik. Ya, fasik ke zindik? Zindik. Fasik rosak. Kalau belajar syariah saja, tak belajar akidah, tak belajar akhlak, jadi fasik. Rosak dia. Ya. Dia buat amal tapi amal tu tak ikut kaedah dia. Ya. Itu. Siapa yang belajar atas akhlak sahaja, tak ada akidahnya, tak ada syariahnya, dia sesat. Ya. Dia sesat. Jadi hubungannya ialah berpegang teguh pada ajaran Allah merupakan akidah. Berpegang teguh pada perjanjian dengan manusia akan wujudkan akhlak. Ya. Dan aktiviti memegang teguh ajaran Allah dan perjanjian manusia dinamakan syariah. Daripada syariah. Itu antara yang konsep dia. Ya. Kita pegang ajaran Allah Ta'ala, itu akidah kita. Pegang, percaya Allah Ta'ala. Bila kita buat satu hubungan dengan manusia, hablum minan nas ni, bukan manusia, itu akhlak dia. Dan bila kita bermuamalah dengan perkara itu, ajaran Allah Ta'ala dan hubungan manusia, maka kita mesti ada syariah. Itu hubungan dia. Jadi dia punya kaedahnya begitu. Ya, ini antara bincanglah. Baik. Setakat ni ada soalan, baru mukadimah dulu. Baru kita akan masuk dalam bab yang kedua. Ada soalan? Panjang pula petang ni ya. Tak ada, saya teruskan ya. Baik, seterusnya berkaitan dengan tajuk yang kedua. Kita lihat ini ada dalam 10 ini atau 11 saja slide. Iaitu kepentingan mempelajari ilmu akidah. Tadi kita dah bincang berkaitan akidah itu sendiri. Ini kita bincang kepentingan pelajari ilmu akidah. Kenapa perlu belajar ilmu akidah? Baik.
Gambaran pokok ni sebenarnya saya dapat juga dalam kitab Said Sabiq, Aqidatul Mukmin digambarkan Islam tu seperti sepohon pokok yang berbuah ni. Jadi akidah itu dia pergi kepada akar dia ni, tunjang akar ni, asas ni. Kalau bangunan tu piling ni lah, bawah tu ya. Bila akar ni kuat, maka dia akan mewujudkan dahan, ranting, buah yang baik lah. Kemudian dahan tegak ni sebagai asas ibadah. Ibadah asas. Perkara solat ya. As-salatu imaduddin ya. Solat itu tiang agama. Tak solat habis. Ya, tak solat habis. Yang ni saya pengalaman saya lah. Silingan sikit ya. Malam tadi didatangi oleh seorang satu keluarga yang anaknya nak berkahwin. Bawah umur Sekarang ni bawah umur, bawah 17 tahun. Dia nak kahwin ke bawah umur lagi. Bila ditanya kenapa nak kahwin bawah umur lagi ni, dia dah tak sekolah dah kerja dah ya. Lepas saya tanya lagi atas sebab apa, mungkin ada sebab lain. Akhirnya maknya beritahu dah terlanjur dengan lelaki yang berumur dalam 20-an ya. Kalau ikut atas kanak-kanak kita boleh saman dan lelaki ni boleh dikenakan sebagai tuduhan rogol. Tapi ikut atas syariah dia ada nama yang lain lah ya. Dan bila berlaku perkara begitu, saya tanya satu soalan saja. Solat jaga tak? Jawapannya tidak. Itu je. Tak jaga solat, kadang-kadang solat, kadang tak solat. Bila perkara ini berlaku dalam masyarakat, dia akan runtuhlah asas agama tu ya. Bagaimana keadaan begini, asas ibadah ni, solat ni tak dijaga, mungkin berdasarkan akidah yang tidak kuat, maka di sana akan melahirkanlah ibadah-ibadah yang tidak, atau tak ada melahirkan ibadah pun sini kalau yang bawah ni tak kuat dan akhirnya akhlak pun akhlak yang tidak baik lah nauzubillah min zalik. Jadi kita punya asas ialah akidah kita kuat, asas ibadah pun kita kuat, dan akhirnya ibadah-ibadah sunat kita susuli dengan ibadah sunat, dan akhirnya menjadikan akhlak. Jadi hasilnya buahnya baik, daun yang segar dan sebagainya, pokok yang sihat. Itu ibarat tamsil begitulah ya. Jadi akidah merupakan akar tunjang kepada pembentukan peribadi mulia ya, dan akhlak yang luhur dalam diri murid-murid sekolah rendah ya. Dan nota ni dia fokus pada sekolah rendah ya. Mungkin anda ni fokus lepas ni mengajar sekolah rendah ya. Jadi nak dibina siapa ni? Generasi ni lah nak dibina ni. Kalau generasi ni salah, sesat, maka dia akan habis rasanya. Bayangkan bagaimana hidup mereka tanpa akidah, tanpa agama. Mereka akan hidup tanpa arah tuju, hidup jadi sia-sia, amalan tak berguna. Itu ini kesan dia lah. Kesannya bila ni? Kesan bukan hari ni. Kesannya 10 tahun lagi, 20 tahun ni. Sebab itu kurikulum, anda belajar kurikulum kan? Kurikulum dia dibina hari ini, implikasi kesan 20 tahun. Orang yang hari ini berumur 20-an, 30-an, kesan dari pembinaan kurikulum yang lepas dan pengajaran guru yang lepas ya, dan persitaran yang berlaku ya, begitu. Itu kepentingannya. Kalau kuat yang sebenarnya kuatlah. Lihat bagaimana Rasulullah membina keimanan para sahabat 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hasilnya apa? Generasi ya, jadi generasi terbaik. Rasulullah sebut generasi yang terbaik adalah qurni, kurunku, summa yalinuhum ya. Selepas tu. Maknanya ada 3 kurun. Kurun Rasulullah, sahabat ni, kurun tabi'in dan kurun tabi'in. 3 kurun ni. Lihat macam mana. Satu kurun 100 tahun. Ya, satu kurun 100 tahun. Jadi sampai 300 tahun kesan dia ni. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat tentang keimanan pada Allah Ta'ala. Selepas tu, dia dah jadi lain lah. Banyak dugaan-dugaan dan sebagainya. Ya. Baik, pentingnya akidah pada peringkat sekolah rendah. Kerana tanpa akidah Islam, manusia akan menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Ya, ini kena perlu pentingnya pendidikan terhadap anak-anak ni ya. Jelas hal ini bagi setiap amalan dan ibadah anak Adam akan menjadi tidak berguna dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala.
dan Allah tak mengampunkan dosa hamba-hambanya. Nanti besok dia akan salahkan kita pula, ya. Sebab apa? Sebab tak diajar perkara ini dengan betul. Contohnya, nauzubillah min zalik. Perkara yang ketiga, peningkatan akidah Islam di skala rendah, manusia akan terhindar dari kekufuran, syirik dan murtad. Hari ini ramai orang murtad. Murtad senang saja nak murtad ni. Kalau lihat daripada gerakan Kristian sekarang dah melalui media sosial, gerakan Hindu pun dah melalui media sosial. Gerakan, kita bincang gerakan ni, kita tak bincang lagi agama tu, kita bincang gerakan je. Gerakan ni sangat aktif, ya. Itu yang menyebabkan ramai anak-anak muda yang keluar daripada agama Islam dan berkeinginan untuk tidak beragama dengan agama Islam, atau paling ringan pun tidak beramalkan cara hidup Islam. Itu dia. Nauzubillah min zalik. Pentingnya akidah Islam kerana dengannya kita menerima kurniaan Allah Ta'ala dan syukur segala nikmat, termasuk nikmat iman dan Islam. Bila kita beriman Allah Ta'ala ni, Allah akan memberikan kita kurniaan yang baik. Rezeki, anak, kesihatan, apa lagi? Harta, ketenangan. Yang nikmat paling besar ialah iman dan Islam. Yang tak ada. Iman dan Islam. Sebab iman dan Islam, nikmat ni tak nampak, kecuali nak mati je. Ya, bila kita depan sakaratul maut nanti, baru dah nikmat ini yang paling berharga nanti. Nikmat-nikmat lain dah kita tinggal lah, ya. Nikmat sihat tak ada, kita pun dah sakit. Nikmat harta dah tak guna dah, ya. Nikmat apa lagi? Kekayaan, nikmat anak-anak, nikmat keluarga, apa lagi? Nikmat sebagainya dah tak ada dah. Nikmat ilmu dah tak ada dah. Yang ada nikmat iman dan Islam ni je. Pada ketika itulah kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sebenarnya pendidikan akidah juga adalah sumber segala kesempurnaan, ya. Kesempurnaan di sini atas tasawur Islam, ya, bukan tasawur atau gambaran orang bukan Islam. Orang bukan Islam bila ditanya apakah hidup yang sempurna, mereka kata banyak duit ataupun kesenangan, banyak harta. Tetapi dalam Islam, bila bab akidah ni sempurna ialah keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Bila keyakinan pada Allah Ta'ala tinggi, apa juga kehidupan kita ni kita akan rasa tenang. Kita akan miskin pun tenang, kaya pun tenang, sihat pun tenang, sakit pun tenang. Gitu, ya. Mereka sempurna kita pada Allah Ta'ala. Dan ia merangkumi semua ilmu yang ada di dunia ini, yang menjadi asas pada ilmu akhlak, fiqh, usuluddin, sains, matematik dan sebagainya lah, ya. Dia kembali kepada ilmu asasnya, iaitu beriman pada Allah Ta'ala. Ya, akhlak pun akhlak beriman pada Allah Ta'ala. Sains pun sains beriman pada Allah Ta'ala, ya. Matematik pun beriman pada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ilmu sains ni, maksudnya bila kita nak bincang bab Allah Ta'ala ni, perkataan beriman Allah Ta'ala ni, katakan makhluk itu ialah sesuatu yang terikat dengan masa, ruang dan tempat. Itu dalam konsep ilmu fizik. Masa, ruang, tempat, itu makhluk. Masa kita sekarang ni, masa ni pukul ni, jam berapa ni kan. Ruang kita ada ni. Ruang saya dengan ruang antum tak nampak lah. Masa saya di sini, anda di mana-mana lah. Dan ruang, masa dan tempat berbeza. Dan Allah tidak terikat dengan ruang, masa dan tempat. Sebab itu Allah yang menciptakan ruang, masa dan tempat. Sebab itu keadaan di hari akhirat nanti, padang mahsyar nanti, dia punya lamanya manusia di mahsyar ni. Mahsyar di tempat perhimpunan dia, baru tempat perhimpunan ni, belum hisab lagi, belum sirat dan sebagainya, 50,000 tahun. Jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, ma atal yaumnya, panjangnya hari itu wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menjawab, hari itu, pada ketika itu orang beriman, dia akan merasakan hari itu seperti solat yang paling ringkas di dunia. Apa solat paling ringkas di dunia? Solat subuh lah, 2 rakaat, kejap je. Paling lama pun 10 minit katanya. Itu baca surah panjang, contohnya lah. Itu keadaan manusia. Sebab Allah yang menciptakan waktu, Allah menciptakan masa, Allah menciptakan. Dan makhluk terikat perkara itu, dan Allah tak terikat dengan perkara itu. Jadi bila perkara ilmu-ilmu ni dikaitkan dengan Allah Ta'ala, beriman dengan akidah, maka kita akan dapat rasa keimanan, lagi bertambah keimanan kita. Itu maksud dia. Baik, kepentingan akidah. Kepentingan akidah dan perjuangan mempertahankannya, disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Daripada riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ditanya tentang apakah amal yang paling utama. Ya, amal yang paling afdal, paling utama. Jadi jawab Rasulullah iaitu al-iman billah, beriman dengan Allah wa rasul, dengan rasulnya. Bila ditanya lagi apa, iaitu jihad fi sabilillah. Nah, ini antara hadis ya. Ada juga dalam hadis yang lain dia tanya ma amal afdal, apa yang paling utama. Rasulullah jawab la tusyriku billah, jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua berwalidain, buat baik pada ibu bapa. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Ya, sebab gini dalam sahabat yang tanya, dia mengikut kriteria sahabat tu. Rasulullah menjawab berdasarkan sahabat tu. Ada sahabat tanya, Rasul jawab begini. Ada sahabat tanya, Rasul jawab begini. Ya, begitu. Di dalam konteks ni, dua hadis yang saya bincang yang ini dan yang saya bacakan tadi, dua-dua yang pertama ialah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ini jihad fisabilillah. Yang tadi buat baik pada ibu bapa. Ya, sebab ada setengah dalam ayat Quran pun buat baik pada ibu bapa ni jatuh nombor 2 lepas beriman kepada Allah Taala. Ya, beriman kepada Allah Taala. Sebab antara dosa yang Allah tak tangguh di dunia ini ialah dosa iqab, balasan orang yang berdosa dengan ibu bapa. Yang lain Allah tangguh sampai akhirat. Tapi dosa ibu bapa Allah tak tagih, tak bagi tangguh, Allah terbagi je. Baik, umat Islam tidak mempunyai akidah yang kukuh akan mudah terpesong dan menyeleweng dari ajaran agamanya. Ya, ni dah berlaku banyaklah. Ya, bila tak kuat pegang akidah kita, maka kita akan terpesong. Maka bukan itu saja, dia kata dia akan menjadi anggota masyarakat yang tamak. Tamak kan apa? Ini sifat. Apa sifat apa? Sifat manusia yang tamak. Hubbud dunya dipanggil. Hubbud dunya ni apa? Cintakan dunia, cintakan harta, takutkan manusia, tak ada pegangan, tak jujur, tak mengenal dosa, bawa masalah kerosakan dan sebagainya lah. Ini kesan bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah. Dan akidah juga adalah tunjang segala amalan dan benteng pertahanan yang kukuh dari melakukan perkara yang merosakkan. Ya. Sebab dia ingat Allah Ta'ala. Bila ingat Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan panduan melalui hadis dan ayatnya dan hadis Nabi SAW. Bila dia ikut panduan tu, maka dia tak akan buat sesuatu yang sia-sia atau perkara yang merosakkan. Jika akidah tidak betul, segala amalan dilakukan menjadi sia-sia belaka. Ya. Orang yang menderma tapi bukan Islam, dia tak percaya Allah Ta'ala, dia derma ratus-ratus ribu ke juta ke sebagainya, tapi bila tidak kerana Allah Ta'ala jadi sia-sia. Allah tak pandang pun keadaan tu. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini antaralah rumusan kepentingan mempelajari ilmu akidah ya. Antaralah yang ini boleh baca dah ni ya, nangkih pengaruh halaman rosak, patahkan hujah yang masuk ahli sunnah jamaah, meneguhkan keimanan dan keyakinan, melindungi seorang daripada terjerumus dalam kekufuran, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan menghindari pada prasangka dan was-was tentang kewujudan Allah SWT. Keburukan tak belajar ilmu akidah, mudah terpengaruh, tiada jati diri, tak kenal Allah Ta'ala dengan sempurna, dan iman semakin merosot dan tak dapat redha Allah Ta'ala. Ya, bila tak dapat redha Allah Ta'ala ni, susahlah nak masuk syurga ya. Sebab yang hanya dapat masuk syurga dapat redha Allah Ta'ala. Baik, sumber ilmu akidah asasnya ialah yang pertama tu, yang kedua Al-Quran dan hadis mutawatir sifatnya ya. Hadis mutawatir ni apa? Hadis mana rawinya tidak mendustakan Rasulullah SAW dan bilangan rawi bagi setiap tabaqat tu ramai. Kita dah bincang yang lepas ya. Ambil subjek dulu lah. Dan sumber sekunder ni yang kedua iaitu ijma' ulama dan qiyas. Ya, ada setengah ulama tak memegang ijma' dan qiyas ni sebagai dalil untuk ilmu Allah Ta'ala. Mesti Quran dan hadis mutawatir. Tapi setengah ulama dia mengambil lagi ijma' dan qiyas bagi menyokong lagi yang ada dalam Quran dan hadis mutawatir. Ya. Baik, pembinaan akidah. Nak bina akidah melalui apa? Yang pertama, faham konsep Islam tu dulu. Faham konsep Islam dan faham konsep akidah secara khusus. Yang kedua, nak bina akidah dalam diri, bersihkan hati, tinggal dosa dan apa melakukan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tinggalkan dosa, buat apa yang disuruh Allah Ta'ala. Yang ketiga, jihad lawan nafsu. Ya, jihad nafsu ni betul-betul ni. Ya. Sebab nak bina akidah ni jihad lawan nafsu. Kalau nafsu tu tak dilawan dengan doa, dengan kesungguhan, maka dia akan menyebabkan kerosakan dalam akidah. Perkara yang keempat, bersama-sama dengan orang yang soleh. Ini penting. Cari orang soleh.
Kalau tak ada orang saleh, cari orang-orang lama ni, orang tua-tua kat kampung ke kat mana ke, cari berdampinglah dengan dia. Yang orang tua-tua yang betul-betul lah ni, bukan orang tua yang sesat, ya. Orang tua-tua yang selalu pergi masjid ke sebagainya, ya. Jadi sebab apa? Sebab dia hidup lama beribadah Allah Taala ni. Contoh jumpa orang 70 tahun, 90 tahun. Jadi ibadahnya mungkin hampir 75 tahun dengan Allah Taala. Tolaklah 15 tahun, ya. 75 tahun dengan Allah Taala. Atau 65 tahun dengan Allah Taala. Banding kita lah. Saya lah contohnya 40 tahun, 40 tahun, tolak 5 tahun, tinggal 35 ataupun 25 tahun. Tak jadi lagi, ya. Itulah. Cari orang soleh. Yang kelima, sentiasa berdoa mohon pimpinan Allah. Ni ya, sebab hidayah dari Allah Taala, dan bertawakal pada Allah Taala. Ini 6 perkara nak membina akidah yang mantap dalam diri. Baik. Seterusnya pengukuhan akidah. Ni banyak ni. Ya. Jadi dah bina akidah tu perlu dikukuhkan. Melalui apa? Beriman kepada Allah Taala, percaya Allah menciptakan alam ini. Apa lagi? Beriman Allah Taala utuskan Rasul, turunkan kitab. Itu semua dah tu. Beriman bahawa matlamat utama ialah mengetahui tentang Allah Taala, ya. Apa lagi yang ni saya baca je lah. Beriman bahawa balasan bagi orang mukmin tu syurga, orang yang ingkar tu neraka. Beriman setiap manusia ada perbuatan baik dan buruk dengan pilihan mereka sendiri, tetapi dengan iradah Allah Taala, dan tidak akan berkelakuan baik melainkan mendapat taufik dan pertolongan dari Allah Taala. Sebab itu kita minta taufik, ya. Hidayah ni satu, taufik ni pelaksanaan tu. Taufik ni penting. Kemudian mengetahui Allah, nama dan sifat-sifat, dan setiap nama-nama Allah sifat tu ada kehebatannya. Yang seterusnya bersyukur. Nak kukuhkan iman kita ni, akidah kita dengan bersyukurlah selalu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seterusnya sembah Allah, tidak bersyirikkan Allah, ya. Takutkan Allah dan tak takut pada perkara lain. Takut ni ada dua, ya. Satu takut khauf, takut khasyah. Jadi takut khauf ni takut semula jadi, takut fitrah. Takut khasyah ni yang paling penting. Takut khasyah adalah takutkan Allah berdasarkan ilmu kita kenal Allah Taala. Ya, itu takut khasyah. Seterusnya sentiasa zikrullah, ingat Allah Taala, ya. Fikir dan zikir. Fikirkan Allah Taala tentang kebesaran Allah Taala, dan kita berzikir mengingati Allah SWT. Seterusnya berserah diri, tawakal pada Allah Taala dalam segala perkara, segala urusan setelah kita berusaha bersungguh-sungguh. Seterusnya yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi setiap gerak-geri kita seharian. Ini ada muraqabah tadi, takarub pada Allah Taala, sifat ihsan ni, ya. Dan selesailah. Okey. Wallahu alam. Ada nak tanya tak? 2 jam juga saya bercakap ni. Ni mukadimah lah 2 jam. Ada nak tanya, nak soal sebelum kita tutup kuliah kita pada petang ini. Mudah-mudahan mendapat barakah biiznillah Allah Subhanahu taala, redha Allah Taala. Ya. Maknanya kalau macam orang dalam masjid lah, dia dalam masjid, dan seorang tu masuk dalam masjid, walaupun niatnya bukan nak belajar, tapi duduk tepi je dalam majlis ilmu, maka dia pun dapat juga dia punya kelebihan tu lah. Dia punya kelebihan tu, ya, dapat juga. Di CP-CP pun dapat juga. Amin, ya. Dan bila belajar ni, kita kena doa lah, sebab ni waktu mustajab ni. Bila belajar ni malaikat ada ni. Walaupun bukan satu bawah satu bumbung, makanya malaikat mencari-cari juga. Jadi doalah apa-apa. Doa nak minta rezeki ke, doa nak mudah urusan, doa nak sihat, diri sihat, ahli keluarga sihat, suami sihat, mana doalah. Doa dapat masuk syurga sama-sama. Itulah doalah. Itu waktu yang mustajab dan keadaan ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat barakah begini. Ini hidayah ni. Ini hidayah dari Allah Taala. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada. Ustaz, Ya.
Boleh tak bagi tips kan kalau katalah macam kita dekat khususnya pada orang yang suka guna media sosial ni lah. Kadang dia jadi influencer tu dia ada setengah non-Muslim tu dia turut sama join kita. Jadi macam mana kita nak influence dia, kita nak cakap tentang Allah dia tak boleh nampak. So kita tunjukkan kita punya cara, kita perlakuan kita lah. Kan? Tapi kita nak tarik dia tu lebih tu kita tak reti. Macam mana kita nak kalau boleh kita nak influence dia supaya dia tu sentiasa berdamping dengan kita dan dia nak tahu terus-terusan mengenai Islam. Okey. Dia macam ni antaranya ialah diri kita dululah sebagai dakwah bilhal ni. Dakwah bilhal maksudnya kita menunjukkan sifat yang terpuji dulu. Prihatin pada dia, apa lagi? Selalu membantu. Niat kita ikhlas lah, bukan kerana sesuatu kita tolong, kita rapat dengan dia, kita jadi macam saudara, adik-beradik dan sebagainya. Okay. Yang kedua, bina tasawur dia. Bina persepsi dia dulu. Ya. Sebab satu yang nampak baru dia masuk ke hati. Ya, walaupun kita kata yalah kita mohon Allah Taala Allah bagi hidayah, tapi bina persepsi dia tentang Islam ni. Jadi sampai ke tahap seronoklah Islam ni sampai begitu. Gitu. Dan mudahlah Islam ni, taklah susah pun. Macam itulah. Membanding agama dia tu terlalu susah contohnya kan. Begitu. Jadi bila dia dapat bina persepsi ni, jadi dia dah faham, jadi dia akan rasa mudah untuk kita dan mudah juga untuk kita dekati dia. Ini pengalaman saya lah gitu. Dia mudah. Jadi bila mudah tu dia rasa seronok dengan kita, dan mula kita berjinak-jinak kita tanya dia tentang apa yang dia faham. Kadang-kadang kita hanya persepsi kita tentang dia tentang Islam. Kita tak tanya je pula dia ni tentang gambaran dia sebenar tentang Islam. Jadi kalau benda tu salah, maka kita akan dia akan mendapat satu persepsi yang salah. Bila satu persepsi salah, dia tak betul itu. Jadi kita yang membetulkan. Bila dah faham tentang Islam, baru kita ajak dia sikit-sikit. Ya. Walaupun kalau dia tak nak tak nak mengucap pun contohnya, dia boleh dipanggil mu'allaf. Mu'allaf ni maknanya dia hatinya dia dah dekat. Contohnya dia suka dengar pengajian, walaupun bulan Islam lagi, ataupun suka berpuasa, ataupun dia suka bersedekah, atau dia suka bersama orang-orang Islam, begitu. Okay. Mudah-mudahan dengan kaedah-kaedah tu kita doa, kita tariklah dia sikit-sikit ya. Dan satu lagi yang paling bahaya, jangan putuskan hubungan keluarga dia. Ni. So bila kami lah, saya dan antara murid saya lain, bila berdakwah dengan orang Islam, antara kenapa tak nak masuk Islam, antara ialah bila saya masuk Islam, saya akan tinggalkan keluarga saya. Persepsi begitu. Ya, terutamanya orang berbangsa Cina. Ya. Bila kita masuk Islamnya dia akan tinggalkan. Kita masuk Islam masuk Melayu, itu salah. Ya, maksudnya masuk Islam tu maksudnya kita menghampirkan diri pada Allah Taala, kenal Allah Taala. Itu antara pandangan saya lah. Banyak tip-tip lain lah sebenarnya. Banyak lagi ya, kaedah-kaedah tu. Allah alam. Kita cubalah usaha. Ya. Kadang-kadang kalau jumpa lah contohnya kita selalu berurusan orang tu. Ya. Dulu pernah juga berurusan dengan saya ni, selalu buat beli barang-barang perkemahan ni. Saya tanyalah seorang tu di China dia tanya, kita kenal dia, kita tanya dia nak masuk Islam tak? Simple saya tanya, nak masuk Islam tak? Sebab kita dah kenal lama dia. Dia kata tak apalah, nanti dululah. Dia kata sebab apa? Dia takut. Dia takut apa? Dia takut kena sunat, dia kata. Dia lelaki kan, dia takut kena sunat. Saya tak menyatakan bahawa itu antara masuk Islam kaedah-kaedahnya kena kena sunat sebagainya, tak. Dia kena ada sikit-sikit berkaitan dengan kedalaman ni. Sebab tasawur dia masuk Islam mesti buat gitu. Dia jadi lain lah. Ya, itulah. Mudah-mudahan. Sebab ada orang mencari-cari di luar sana, ya, dia stres sebagainya mencari Islam ni. Mudah-mudahan kita bolehlah usaha sikit, ya. Yang pertama kita perbaiki diri kita dululah. Islam kita ni perbaiki dulu. Kalau kita ada kemampuan untuk berdakwah pada non-muslim, dakwah, tak masalah. Dakwah. Sebab dia akan melepaskan diri. Baik, wallahu alam. Lagi satu Ustaz,
lagi satu Ustaz, kadang-kadang kita ni cuba nak influence orang, tapi masalahnya orang Islam tu sendiri yang hancurkan, maksudnya dia sendiri yang buka balik dia punya, dia sendiri yang memburukkan Islam tu kan, yang betul, macam betul. contoh netizen. Jadi kita cuba nak ni, dia tak faham kita dan itu yang susah saya nak buat sebenarnya. Betul. Sebab ada kes yang lepas, anak murid saya minta dia pergi nilai, kawasan nilai lah, pergi pasaraya dekat Giant tu, dakwah orang Islam. Dia dakwah, ada seorang orang India ni, dia kata, macam mana saya nak masuk Islam? Saya tengok orang perempuan Islam pun pakai skirt, dia kata, tak tutup aurat pun, dia faham Islam, dia tutup aurat, tak tahu macam mana nak masuk Islam. Dia sampai cakap begitu. Jadi saya ajar begini, manusia ni dalam agama Hindu atau agama Kristian sebagai pun, ada tak yang ikut sepenuhnya? Saya tanya macam tu. Contohnya lah, saya tanya begitu. Dia kata tak, ada juga yang begitu. Juga manusia dalam Islam pun ada juga yang tak boleh ikut sepenuhnya, sebab dia berdasarkan ilmu terhadap dan amal terhadap Islam tu. Jadi dia baru boleh rasa lapang dada sikit lah, walaupun dia tak nak masuk Islam, tapi dia boleh lapang hati tu. Maknanya dia boleh lah rasa, oh begitulah keadaan aku juga, kita begitulah. Itu pandangan saya lah, keadaan saya kalau nak berhujah orang tu, ya. Tapi hakikatnya begitulah, bila dia lihat satu persepsi orang Islam yang tidak melakukan ajaran Islam yang sebenar, maka dia akan mengambil sebagai hujah lah. Begitulah. Tapi kita doa lah Allah Ta'ala. Tapi sebelum nak pergi dakwah ni, doakan dulu. Doa dulu. Ya, mohon Allah Ta'ala, solat hajat dulu. Jangan keluar je meredah je. Kena solat hajat dulu, kena doa dulu. Paling kurang pun doa yang ayat-ayat pelembut hati lah. Ayat Ya Latif ke, ayat Laqad Ja'akum ke, ayat apa, ayat surah Ikhlas ke. Itulah maknanya kita mohon Allah Ta'ala. Mudah-mudahan begitulah. Wallahu a'lam. Okey, saya sekadar itu dulu, insya-Allah kita bincang lagi pada akan datang. Jadi yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang lemah tu saya minta maaf lah atas kekurangan. Kalau ada apa-apa isu boleh kita bincang, ya. Sebab bagi saya macam ni, saya mengajar ni, saya nak kongsi ilmu lah, dan besok bila ilmu nanti manfaat pada kita semua, dia jadi amal jariah. Dipanggil jariah yang berpanjangan, bukan dosa jariah yang berpanjangan, jadi amalan pahala yang berpanjangan. Itulah keadaannya, insya-Allah. Aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh, innahu ghafurur rahim. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.